Ya, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Okey, so kita sambung kepada latihan ya. Okey, latihan untuk praktis sumatif 4. Okey, so kalau kamu nak jawab soalan objektif dalam buku teks ni pun boleh. Just kamu scankan QR code dekat sini. Okey, scankan QR code dekat sini dan kamu boleh jawab soalan. Okey, so kita pergi kepada praktis sumatif 4. Okey. Amalan teknologi hijau yang dicadangkan dalam dasar teknologi hijau kebangsaan telah mula diterapkan dalam kalangan murid di sekolah. Okey, kesedaran untuk melestarikan alam sekitar melalui teknologi hijau seharusnya dididik dari awal. Okey, soalan yang pertama. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Okey, soalan pertama, apa yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? So, teknologi hijau tu apa? Yang kamu dah belajar, apakah itu teknologi hijau? Okey, so kamu boleh pergi kepada soalan yang dekat atas ini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Atas sekali. Okey, kamu kena sendiri cari ya. Okey, cari contoh soalan jawapan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Okey, kita tengok ini. So, teknologi hijau ialah yang start sini. Pembangunan dan aplikasi produk. Okey, pembangunan dan aplikasi produk. Okey, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, ini muka surat 52 ya, buku teks. Okey, boleh ya? Faham ya? Okey, kemudian soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 1B. Okey, kepada soalan 1B. Okay, soalan 1B dia tanya, kita tengok soalan. Okey, maaf lah ya. Okey, apakah 4 tonggak utama? So, kita dah tengok muka surat 52 tadi. Okey, terdapat berapa tonggak utama? So, tonggak utama tersebut ada 4. Okey, yang pertama ialah tenaga, alam sekitar, ekonomi, dan sosial. Okay, ini adalah 4 tonggak dasar teknologi hijau. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, kecekapan tenaga ialah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil. So, maksudnya kita nak menjimatkan tenaga lah. So, pastikan dia punya hasil tu sama okay, ataupun lebih okay, daripada yang biasa. Okay, yang pertama soalan, apa kepentingan dia? So, kepentingan tadi apa? Kita dapat menjimatkan apa? Okay, dapat menjimatkan sumber tenaga. Okay, menjimatkan sumber tenaga. Okay, selain daripada menjimatkan sumber tenaga, dapat juga mengelakkan pembaziran. Okey, kemudian dapat juga mengukuhkan ekonomi. Okey, so 3 ni ya. Okey, kepentingan kecekapan tenaga. Kita dapat jimatkan sumber tenaga. Kita dapat mengelakkan pembaziran dan mengukuhkan ekonomi. Okey, berikan satu amalan kecekapan tenaga yang boleh anda amalkan kat rumah. Okey, macam mana kamu nak jimatkan tenaga? Contoh kalau kamu tengok TV je selalu. Okey. Belum. Okey. Kamu tengok TV selalu. Okey, so macam mana kita nak jimatkan tenaga? Macam kita nak jimatkan tenaga? Allahumma stah alaina hikmataka wa ansyur. Okey, kita sambung ya. Okey. Amalan kecekapan tenaga. Okey, macam mana kita nak amalkan kecekapan tenaga? Okey, yang pertama kalau kat rumah, selalunya lepas tengok TV ke apa, dah tak guna tengok TV, kita tutupkan switch. So, tak kisahlah apa-apa peralatan elektrik. So, kamu pastikan dapat menutupkan switch. Okey, switch apa-apalah peralatan elektrik. Kenapa kita kena tutupkan switch? Supaya dapat menjimatkan apa? Kita nak jimatkan apa? Penggunaan apa?
tenaga elektrik. Okey. So, kita dapat menjimatkan tenaga elektrik. Okey. Kemudian, soalan nombor 3. Okey, pernyataan berikut. Okey, bagi memudahkan pelaksanaan amalan teknologi hijau secara holistik, beberapa sektor telah diwujudkan supaya pelaksanaannya lebih terarah. Okey. So, nyatakan 3 sektor. Kita dah belajar banyak dah sektor. Sektor apa yang pernah? Yang pertama sekali kita belajar. Sektor tenaga. Okey, tenaga yang cekap yang hari tu ya. Ya, yang tentang kereta lori tu sektor apa? Sektor pengangkutan. Okey. Kalau hutan tu apa? Sektor perhutanan ataupun kalau tentang sisa-sisa sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, so ini ada 3 sektor yang kamu telah belajar. Okey, kemudian jelaskan setiap sektor. So kalau kamu nak jelaskan, kamu tengoklah kepada yang atas tadi. Okey, contohnya. Okey, contohnya kamu nak cakap tentang sektor pertanian. Ataupun sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan ni kamu cakaplah. Sektor pengangkutan ni memfokuskan apa? Kaedah alternatif. Selain daripada kamu nak gunakan kereta, kenderaan persendirian, selain itu kamu boleh, contohnya sektor tenaga ni kamu explain lah. Contohnya kamu penggunaan tenaga alternatif. Okey, alternatif. Okey, penggunaan tenaga alternatif. Okey, sebab kita nak gantikan kepada penggunaan yang tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, kalau pengangkutan ni, pengangkutan ni kita nak pengangkutan yang bersih. Okey, contoh pengangkutan yang bersih maksudnya bahan bakar dia rendah lah. Okey, pengangkutan yang lebih bersih. Okey, tulis pengangkutan yang lebih bersih. Okey, so pengurusan air sisa ni pula. So kamu dapat belajar apa? Meminimumkan pembuangan sisa lah kan. Yang hari tu kita belajar mengenai pembuangan sisa, macam mana kita nak buang sisa kita ini. Sebab pembuangan sisa ni akan menghasilkan peningkatan jejak kaki karbon. Okey, menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. So kemudian ni, kalau kamu nampak gambar ni, gambar tentang apa ni? Okey, yang ini adalah kilang. Okey, apa isu dalam ni? Kalau kamu tengok tentang isu kat sini, banyak isu yang berada dalam ni. Okey, yang salah satu dia, okey, isu ini akan menyebabkan bumi kita akan jadi panas. Okey, selain daripada panas itu, maksudnya apa? Aktiviti apa? Fenomena apa? Pemanasan global. Okey. Ataupun kamu nak cakap tentang peningkatan gas rumah hijau. Sebab kamu nampak gas asap-asap ini keluar. Okey, peningkatan gas rumah hijau. Okey. Ataupun berlakunya hujan asid. Okey, cadangkan 2 cara. Okey, macam mana kita nak elakkan daripada sini. So, kalau kita daripada guna tenaga yang ini, kita nak cadangkan. Okay, cadangkan bagaimana? Okay, kita gunalah. Yang ini sumber ni, kebanyakannya sumber yang tak boleh dibaharui. So, kita gunalah. Okay, guna sumber tenaga boleh baharu. Okay. Ataupun kamu mengamalkan kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga. Okey, dah siap. Okey, nyatakan satu kelebihan menggunakan teknologi hijau. So, macam mana? Apa kelebihan? Kita gunakan. Kita dapat belajar apa? Kita dapat elakkan lah. Okey, ataupun kita nak elakkan pemanasan global. Okey, sebab kalau kamu tak belajar tentang hijau ni, kamu tak tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Okey, ataupun kamu dapat kurangkan penghasilan gas apa? Kurangkan gas karbon dioksida. Okey.
D. Adakah anda bersetuju bahawa penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan seharian dapat mengurangkan pencemaran? So, kalau ini kamu setuju, okey, sepatutnya kamu kena setujulah sebab teknologi hijau ni dapat membantu mengurangkan pencemaran. Okey, contohnya jawapan kamu setuju. Wajar anda selalu setuju atau tidak, tapi kalau ikut pernyataan ni mestilah kamu kena setuju. Sebabnya teknologi hijau ni dapat kurangkan apa? Teknologi hijau kurangkan kebergantungan kepada apa? Bahan api fosil. Kita boleh gunakan kaedah tenaga yang lain. Yang mana kita dapat kurangkan pencemaran. Okey. Dapat kurangkan pencemaran. Okey, dah. Siap. Okey, next. Last soalan. Okey, baca petikan dia kata, okey, asap daripada kenderaan yang menggunakan bahan api fosil merupakan antara penyumbang tertinggi kepada peningkatan karbon dioksida. Okey, berlaku hujan asid sehingga memusnahkan hutan dan mengakis logam dan konkrit. Okey, jelaskan sektor pengangkutan dalam amalan teknologi hijau. Apa amalan teknologi hijau dalam pengangkutan? So, kita mestilah gunakan pengangkutan yang lebih bersih, yang mana contohnya kamu katalah menggunakan pengangkutan awam. Okey, menggunakan pengangkutan awam. So kalau pengangkutan awam, so kuranglah kenderaan dekat mana? Dekat jalan raya. Okey, so lagi satu dapat ataupun kamu nak bagi tahu penambahbaikan ya. Okey, penggunaan pengangkutan yang bersih. Okey, terangkan 2 langkah. Okey, macam mana kita nak atasi masalah tu. So, macam mana tadi cikgu kata? Kamu, okey, yang ini tadi kita tambah sikit ya. Menfokuskan penambahbaikan prasarana bersih. Okey, prasarana bersih. Okey, pengangkutan awam dan bahan bakar. Okey, dah siap. Okey, langkah. Okey, macam mana? So, kamu gunalah, kamu cakaplah. Kenderaan apa yang hijau yang bawah tadi? Jalan kaki. Betul? Jalan kaki ataupun kongsi kenderaan. Tapi jalan kaki tu macam tak logik lah pula. Takkan kamu nak pergi jalan kaki ke Teluk Intan kan? Kongsi kenderaan. Okey, guna pengangkutan awam. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Sahabat Raminda tak payahlah buat. Okey, minggu depan kita akan masuk dalam bab 5 iaitu genetik. So, jumpa lagi.